Saya akan guna baik. Bismillah, kita buka majlis dulu dengan kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Jadi alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi kesyukuran kita kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya pada pagi ini dapat kita bertemu bersama, alhamdulillah. Walaupun dalam keadaan mungkin ada sedikit masalah teknikal, jadi saya terpaksa maknanya menggunakan telefon untuk suara ni dan menggunakan laptop lah untuk kita perjalankan slide kita insya-Allah. Baik. Jadi apapun, alhamdulillah ala kulli hal, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesempatan kepada kita berada pada pagi ini, pagi 19 Syakban. Pagi 19 Syakban ini bermakna kita semakin hampir menuju ke bulan Ramadan yang diberkati, bulan Ramadan yang penuh dengan kelebihan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama-sama untuk saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan, kita menuju Ramadan ini dengan satu mindset membetulkan cara fikir kita, cara pandang kita terhadap bulan Ramadan sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri umumkan, sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri khabarkan di dalam Al-Quran. Bulan Ramadan itu dimuliakan ianya dengan Al-Quran. Jadi bulan Ramadan ini perlu dilihat sebagai bulan Al-Quran terlebih dahulu sebelum daripada bulan berpuasa. Walaupun puasa adalah syariat yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dalam agama kita, kerana dalam hadis qudsi Allah Subhanahu Wa Taala sebut puasa ni wa ana ajzi bihi. Allah Subhanahu Wa Taala yang akan memberikan pahala terhadap puasa hamba-Nya. Jadi menunjukkan puasa ini besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Jadi ini sisi pandang yang perlu kita betulkan, iaitu dengan anggapan bahawa bulan Ramadan itu adalah semata-mata bulan puasa, bukanlah semangat daripada apa yang ditonjolkan daripada Al-Quran. Yes, bulan puasa, bulan Ramadan adalah bulan puasa, tetapi dia juga adalah bulan Al-Quran. Bahkan ia menjadi bulan Al-Quran terlebih dahulu sebelum daripada bulan puasa. 15 tahun selepas daripada turunnya Al-Quran, 13 tahun di Makkah, 2 tahun di Madinah. Kemudian barulah difardukan dalam bulan Ramadan pada tahun kedua Hijrah itu puasa. Baik. Jadi itu sedikit mukadimah ringkas berkaitan dengan bulan Ramadan. Membetulkan cara fikir kita ini adalah satu perkara yang penting, kerana cara fikir kita akan menentukan bagaimana kita nak melalui sesuatu perkara. Sebagaimana dalam Al-Quran selalu menggesa kita membetulkan cara fikir kita, iaitu memikirkan tentang hari akhirat. Maka kalau kita bermula titik kehidupan kita itu dengan keimanan, keyakinan kepada hari akhirat, maka cara berkehidupan itu berbeza dengan orang yang tak mengakui, ataupun yang mungkin maknanya mengakui akan adanya hari akhirat, cuma tidak benar-benar meyakini bahawa ia adalah sesuatu perkara yang pasti. Baik. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita surah Al-Fath. Sebelum daripada saya meneruskan
terlebih dahulu makna kita nak lihat sedikit rumusan yang telah kita pelajari sebelum ini daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Yang mana ayat yang pertama dan ayat hingga ayat yang ketiga ini adalah merupakan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam surah Al-Fath. Yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbik. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut Allah memberikan kemenangan pembukaan kepada Nabi SAW. Dan apa bentuk kemenangan pembukaan itu? Antaranya adalah keampunan terhadap zambika. Yang ini kita dah sebutkan, zambik ini, dosa di sini bukan bermakna Nabi SAW melaksanakan ataupun melakukan dosa, tetapi kita mengambil pandangan antaranya adalah tarakal afdal, iaitu ada beberapa keputusan Nabi SAW. Nabi memilih sesuatu yang betul berbanding yang lebih betul. Jadi keputusan yang Nabi SAW buat itu betul pada sisi pandangan manusia, tetapi ada keputusan yang lebih betul, iaitulah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita sebut contohnya adalah berkaitan dengan bagaimana Nabi SAW membebaskan tawanan peperangan Badar. Apa yang Nabi SAW lakukan itu betul. Yang menepati karakter Nabi SAW yang rahmah, menepati dari sudut pandang manusia dengan membebaskan tawanan itu, memberi kekuatan dari sudut ekonomi, memberi kekuatan dari sudut ilmu pengetahuan, sebab tawanan itu dibebaskan dengan bayaran, tawanan itu dibebaskan dengan antaranya perlu ada kontrak, bahasa mudah kita kata kontrak, untuk mengajar orang Madinah, melakukan mengajar orang Madinah untuk belajar. Okey, baik. Jadi hikmah yang dibawa oleh Nabi SAW dalam keputusan itu adalah sesuatu perkara yang menepati hikmah manusia. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan tentang hikmah Allah Subhanahu Wa Taala itu mengatasi hikmah manusia. Ini Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui. Jadi hikmahnya, Allah Subhanahu Wa Taala boleh reveal, turunkan ayat Al-Quran sebelum daripada tawanan itu dibebaskan. Maknanya Allah bagi tahu siap-siap bahawa apa yang perlu kamu lakukan kepada tawanan ini. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala decide untuk menurunkan ayat menegur Nabi SAW itu kemudian. Bahawa nak nyatakan Nabi SAW mempunyai hikmahnya yang tersendiri. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala adalah hakim. Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah ahkamul hakimin. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua kita sebutkan nikmat yang diberikan kepada Nabi SAW adalah wa yutimma ni'matahu. Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan nikmat. Jadi menyempurnakan nikmat di sini antara yang kita sebutkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala akan sempurnakan tugasan Nabi SAW, iaitu untuk membuka kota Mekah dalam keadaan kota Mekah itu akan bebas daripada sebarang bentuk kesyirikan, dan umat Islam boleh datang ke Mekah untuk menunaikan haji. Maknanya boleh untuk melaksanakan rukun iman yang kelima, dan itu adalah prioriti Nabi SAW, yakni tugasan baginda sebagai Rasul. Kemudian yang ketiga kita sebutkan wa yahdiyaka siratal mustaqima. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan Allah memberikan menunjukkan kepada Nabi SAW hidayah ke jalan yang lurus, petunjuk ke jalan yang lurus. Jadi apa makna petunjuk ke jalan yang lurus ini? Yang pertama dari sudut maknanya menetapkan Nabi SAW, sabat, teguhkan Nabi SAW di atas jalan yang lurus. Dan yang kedua makna jalan yang lurus ini adalah di antara pembukaan kota Mekah ataupun perjanjian Hudaibiyah dengan pembukaan kota Mekah, maknanya dia adalah satu jalan yang lurus, ataupun bahasa yang lainnya maknanya mudah. Tak perlu lagi nak
adanya perkara-perkara yang menghalang sebagaimana sebelum daripada perjanjian Hudaibiyah yang kita dah cerita panjang di dalam mukaddimah sebelum ini. Dan akhir sekali Allah Subhanahu wa taala sebut wa yansurakallahu nasran aziza. Dalam masa yang sama Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan pertolongan. Jadi pertolongan disebutkan pada ayat yang ketiga, kan. Ayat ini separately daripada Allah Subhanahu wa taala sebutkan 3 nikmat yang sebelumnya. Jadi pertolongan ini adalah disebutkan kemudian sebagaimana yang kita sebutkan sebelum ini, adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Fat ini untuk memberikan khabar gembira. Nah, cerita apa yang akan dapat, kan. Ultimate. Tetapi di dalam perjalanan mencapai apa yang akan dapat itu adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah dahulukan Allah kemudiankan pertolongan sebab Allah nak berikan berita gembira, kerana pada waktu itu Nabi SAW sendiri, kesedihan para sahabat juga kita sebutkan berada dalam kekecewaan. Maka Al-Fath itu datang untuk memberikan khabar gembira kepada Nabi SAW dan juga kepada umat Islam. Tetapi dalam surah An-Nasr Allah Subhanahu wa taala sebut idza jaa nasrullahi wal fath. Kerana ayat itu nak menceritakan tentang bagaimana pembukaan itu berlaku, sudah tentulah melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita akan melihat dua lagi ayat, iaitulah ayat yang keempat dan ayat yang kelima, yang mana kedua-dua ayat ini adalah merupakan, boleh kita katakan, pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi SAW, kepada orang beriman, khususnya para sahabat yang bersama dengan Nabi SAW. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Tuhan yang membukakan jalan kemenangan itu. Dialah yang menurunkan semangat tenang tenteram ke dalam hati orang-orang yang beriman semasa mereka meradang terhadap angkara musuh. Ini kita tahu background ayat ini, bagaimana para sahabat sangat marah, kecewa, berbaur perasaan, supaya mereka bertambah iman dan yakin berserta dengan iman dan keyakinan yang sedia ada pada mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala menguasai tentera langit dan juga bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Baik, Allah Subhanahu wa taala sebut huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Iaitulah dialah yang menurunkan sakinah ke dalam hati orang beriman. Menariknya kalau kita tengok dalam Al-Quran, bila mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan perkataan anzala, anzala yang membawa makna Allah Subhanahu wa taala menurunkan. Jadi dalam Al-Quran digunakan antaranya adalah anzala ila. Yang ini biasanya digunakan anzala ila ini adalah pada ayat yang merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab, menurunkan Al-Quran, menurunkan kitab samawi ataupun suhuf yang terdahulu. Jadi anzala ila ni adalah satu bentuk, maknanya Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk umat manusia ini, dia melihat ataupun merujuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menggunakan anzala min. Kalau anzala ila ni dia lebih kepada isyarat Allah Subhanahu wa taala nak menyatakan ini adalah kemuliaan sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada atas ke bawah. Tapi bila Allah Subhanahu wa taala gunakan anzala min, yang ini menunjukkan bahawa kitab itu memang daripada Allah Subhanahu wa taala. Cumanya Allah memilih side berbicara itu adalah daripada diri manusia untuk
menghargai sesuatu yang turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu konteks anzala min. Manakala dalam Al-Quran juga menggunakan anzala ala. Jadi anzala ala ini digunakan berkaitan dengan wahyu juga, dan kadang-kadang digunakan berkaitan dengan azab. Jadi anzala ala ini menunjukkan kepada sesuatu bebanan. Bila diturunkan maknanya dia menjadi beban. Boleh jadi sesuatu yang bersifat ajaran wahyu juga menjadi beban dengan makna dipertanggungjawabkan, ataupun anzala ala itu boleh merujuk kepada pembinasaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada sesuatu umat. Dan anzala ma'a merujuk kepada nabi, para anbiya yang diutuskan bersama mereka, iaitu Al-Quran ataupun kitab-kitab samawi yang diturunkan ataupun diutuskan bersama-sama dengan para anbiya tersebut. Dan anzala fi jarang digunakan di dalam Al-Quran, kecuali dalam beberapa tempat. Seingat saya ada 2 tempat sahaja, dan kebanyakannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan anzala ila. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan huwallazi anzala sakinata fi qulubin, yakni Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan sakinah di dalam hati setiap daripada orang beriman. Jadi kalau kita bayangkan contoh cawan, kalau cawan yang tertutup, di dalam cawan tersebut mungkin dah digunakan, tetapi belum lagi dibersihkan ataupun dicuci. Macam mana air pun, ketika mana kalau ia mengenai cawan tersebut, kalau kita tak buka penutupnya, air tu tak masuk ke dalam cawan tersebut, maka dia tidak akan dapat membersihkan cawan itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan specialnya para sahabat radhiyallahu anhum, khususnya mereka yang mengikuti Nabi SAW dalam ekspedisi Hudaibiyah ini, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan sakinah itu pada setiap hati-hati mereka, masuk hingga ke dalam. Masuk hingga ke dalam hati mereka, hingga menyebabkan mereka rasa ketenangan. Dalam keadaan tadi, apabila Nabi SAW membuat keputusan untuk kita patah balik, mereka tanya, bukankah Nabi SAW telah berjanji bahawa kita akan menunaikan umrah? Maka Nabi SAW sebut, aku tak janji pada tahun ini. Dalam keadaan jawapan tersebut, kalau kita pun mungkin kita berada dalam keadaan mungkin rasa macam tak valid jawapan tersebut, kan? Sebab apa? Sebab buat apa kita susah-susah datang ke sini kalau kita tak mau mengerjakan umrah pada tahun ini? Tapi disebabkan para sahabat ni mana tunduk patuh kepada Nabi SAW. Ini yang menariknya, sikap para sahabat, walaupun mereka ni berada dalam keadaan kecewa, dalam keadaan sedih, bagaimanapun mereka tetap maknanya menjaga dari sudut lisan, dari sudut maknanya hati mereka cuba untuk menjaga di hadapan Nabi SAW. Jadi dengan adanya penghormatan kepada Nabi SAW itu menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala masih melihat mereka ini ada potensi. Walaupun kalau kita nak ikutkan macam saya sebutkan sebelum ini adalah satu-satunya scene ataupun babak yang mana para sahabat mereka menangguhkan arahan Nabi SAW hingga ke beberapa ketika. Bahkan Sayyidina Umar, nanti kita akan sebutkan bahawa dia antara orang yang sebelum ini kita dah sebutkan juga, yang speak out. Dan para sahabat mempunyai idea ataupun mempunyai pandangan yang sama, sebab semua sahabat sepakat ini dari sudut tak berkata-kata dan juga tak melaksanakan ketika mana kali pertama Nabi SAW perintahkan untuk mereka bertahallul. Ini membebaskan diri daripada larangan umrah, kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa Allah menurunkan sakinah di dalam hati para sahabat, menyebabkan mereka rasa tenang,
Tenang yang mana tenang dengan apa yang berlaku, tenang dalam maknanya nak menerima keputusan Nabi SAW, tenang dalam maknanya nak menerima ayat Al-Quran yang memberikan kelegaan, kan? Baik. Jadi itu pentingnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut anzala sakinata fi. Yang dia masuk ke dalam hati setiap para sahabat ini, kerana Allah Subhanahu Wa Taala melihat hati mereka ini masih ada kebaikan. Tidak seperti mana Bani Israel ketika mana kalau kita tengok dalam sirah, dalam sejarah, bila mana mereka tak puas hati kepada Nabi, khususnya Nabi Musa, ni mereka berterusan, maknanya speak out. Wa iz qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin. Wahai Musa, kami tak boleh sabarlah dengan makanan yang satu jenis makanan ini. Jadi mereka speak out. Para sahabat ni maknanya pendam dari sudut cuba untuk hormat Nabi SAW. Jadi ini adalah satu perkara yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita sebutkan sebelum ini. Antara makna pembukaan kepada Nabi SAW itu adalah kesetiaan para sahabat kepada baginda. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebut Allah menurunkan ke dalam hati orang beriman itu sakinah. Apa makna sakinah? Ini kita sebutkan sakinah untuk kita katakan dalam keluarga kita pun kita nakkan sakinah, kan? Jadi apa makna sakinah? Baik, kalau kita tengok dalam mu'jam, dalam kamus, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dari sudut bahasa Arabnya, sakinah ini daripada perkataan sakana, sin kaf nun, sakana. Jadi kalau kita tengok makna-makna sakana ini, kita akan dapat tahu apa makna sakinah yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada para sahabat. Antaranya adalah sakanal mutaharrik, waqafat harakatuhu, iaitu terhenti gerakannya. Jadi terhenti gerakan, apakah terhenti gerakan pada para sahabat? Adakah sahabat tak bergerak? Kan? Bukan makna sahabat tak bergerak, maknanya Nabi ketika mana Nabi SAW berikan arahan, tetapi tak bergerak di sini, tak bergerak mengikut keinginan dan tak bergerak mengikut kemahuan, kehendak mereka, iaitulah berperang. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan sakinah di dalam hati para sahabat yang berkeinginan untuk berperang dengan orang musyrikin ni tadi, yang mana mereka dapat untuk menahan keinginan, kehendak mereka kerana mereka patuh kepada Nabi SAW, mereka patuh kepada ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Makna sakinah juga sakanal mutakallim, iaitulah sakata, yakni menunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan sakinah, menyebabkan mereka ini terdiam. Yang ini mereka tak melawan Nabi SAW, walaupun mereka ada menyuarakan kepada Nabi SAW, tetapi mereka tak melawan, sebagaimana saya sebutkan tadi, berbanding dengan orang Bani Israel. Bahkan Nabi Musa sendiri mengadu, lima tu'zunani wa qad ta'lamu anni Rasulullah ilaikum. Kenapa kalian selalu menyakiti aku, sedangkan kalian mengetahui aku adalah Rasulullah, Rasul kepada kalian. Sakanat rih hada'at, iaitulah sakanat rih menunjukkan kepada keadaan angin yang datang tenang, ini memberikan rasa tenang, kan? Bila kita marah, kan, ataupun rasa kecewa, sedih, marah, bercampur bau dari sudut perasaan, kita rasa macam sesuatu yang tak kena, serba tak kena. Tetapi bila diturunkan sakinah, maka rasa tenang, rasa lapang, kan? Walaupun belum lagi maknanya mengetahui dari sudut hikmah berkaitan dengan perjanjian tersebut, tapi rasa tenang. Sakanal matar, sama juga hada, yakni wujud hujan yang mana berhenti untuk turun. Sakana ilaihi irtah ilaihi wa itminan, ini dari sudut irtah, ini rasa lapang dada, rasa tamakninah,
iaitulah rasa tenang. Sakanat nafsuhu, yakni hada'at ba'da ittirab, iaitulah keadaan seseorang yang mendapat sakinah itu adalah dia rasa lapang dari sudut akal dadanya selepas daripada ittirab ni kekacauan, kekeliruan. Kekeliruan yang menyebabkan tak faham kenapa ianya berlaku. Jadi nak sebutkan banyak makna sakinah itu digunakan dalam beberapa tempat, tapi kita boleh simpulkan makna sakinah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada para sahabat ini, iaitulah ketenangan. Allah Subhanahu Wa Taala berikan ketenangan ini yang menyebabkan para sahabat berhenti, maknanya mengikut kehendak sendiri. Para sahabat maknanya berhenti, yakni tutup mulut daripada berkata-kata sesuatu yang boleh menyakiti Nabi. Jadi itu bentuk ketenangan-ketenangan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada para sahabat. Baik. Jadi kalau kita nak sebutkan perkataan sakinah, ini dengan word sakinah, bukan kata akar dia. Akarnya sakanah ini disebutkan dalam Al-Quran dalam banyak tempat. Tapi kalau kita sebutkan sakinah, ya ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sakinah di dalam Al-Quran, antaranya 6 kali Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan perkataan sakinah. 4 kali daripadanya Allah Subhanahu Wa Taala sebut sakinatun ala. Ya ini sakinah ala. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan sakinah ke atas. Ini dalam surah At-Taubah, dalam surah Al-Fath sendiri pada ayat 18, ayat 26 Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sakinah ala. Nanti kita akan masuk pada ayat itu, kita akan sebutkan kenapa Allah kata sakinah ala. Dalam ayat yang ke-4 ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut sakinata fi qulub. Ini di dalam. Jadi kita dah sebutkan tadi, di dalam ini merujuk kepada ketenangan itu bukan sekadar sipi-sipi mengenai jiwa para sahabat, tapi memang benar-benar masuk ke dalam para sahabat, menyebabkan rasa tenang. Bahkan sakinah ini bila datangnya ketenangan menyebabkan mereka muhasabah balik diri. Yang kita sebutkan Sayyidina Umar sebelum turunnya surah Al-Fath, sebelum Allah reveal bahawa Allah menurunkan sakinah. Jadi Sayyidina Umar sendiri bila dalam perjalanan daripada Hudaibiyah nak balik ke Madinah, dia sendiri dah bercakap pada diri dia, muhasabah, apa yang telah kau sebutkan kepada Rasulullah. Yang ni para sahabat masing-masing, bukan kata Sayyidina Umar saja, tapi sahabat yang lain pun rasa dari sudut apa sebenarnya mereka telah lakukan, mereka seolah-olah disobey Nabi SAW. Nanti Allah akan Subhanahu Wa Taala akan sebutkan beberapa lagi yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada para sahabat, menunjukkan bahawa mereka ini sangat takut akan apa yang mereka lakukan pada Nabi SAW itu dikira sebagai dosa besar. Baik. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan juga perkataan sakinah. Cuma pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala tak sebutkan sakinatun fi, tapi fihi sakinah. Ini dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, dan Nabi mereka iaitulah Nabi Bani Israel berkata kepada mereka, sesungguhnya tanda kerajaan Talut. Ini kisah Talut yang Jalut kan. Talut yang menjadi pemerintah pada waktu itu ialah datangnya kepada kamu peti tabut yang mengandungi sesuatu yang memberikan ketenteraman jiwa daripada Tuhanmu, yang berisi sebahagian daripada apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi Musa, Harun. Baik. Apa yang ada dalam tabut? Tabut ni mungkin tuan-tuan dan puan-puan biasa dengar kisah Nabi Musa dan tabut petinya itu. Yang mana di dalam peti itulah yang disebutkan ada tinggalan Nabi Musa alaihissalam dari sudut 10 commands dan 10 arahan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan kepada Nabi Musa ketika mana di Jabal Tur. Basically ia adalah peti suci bagi Bani Israel. Dan di mana kedudukan peti suci ini?
kedudukan peti suci ini berada di dalam Baitul Maqdis. Baitul Maqdis iaitulah kiblat Bani Israel. Jadi kalau kita nak bayang mudahnya peti ini kepada Bani Israel seperti mana Hajarul Aswad kepada kita. Jadi kita menganggap ia satu benda yang suci yang membawa keberkatan. Kan? Baik. Jadi 600 tahun, lebih kurang 600 tahun sebelum Masihi, telah berlaku serangan ke atas Baitul Maqdis oleh Babylon. Yang ini boleh tengok tafsirannya antara tafsiran para ulama terdahulu terhadap suratul Isra, iaitu antara bentuk bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan Bani Israel kali pertama dalam suratul Isra mengikut tafsiran ulama terdahulu. Antaranya adalah Babylon, iaitu datang menyerang Baitul Maqdis dan mereka mengambil tabut itu daripada Bani Israel. Baik. Jadi apa yang saya nak sebutkan, bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam tabut itu adanya sakinah. Sedangkan di dalam tabut tu ada apa? Tinggalan yang ditinggalkan oleh Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ianya sakinah, memberikan ketenangan. Dan tabut itu pula berada di kiblat Bani Israel yang pada waktu itu maknanya mereka berkiblatkan Masjidil Aqsa. Ini sebelum kedatangan Nabi SAW. Jadi nak sebutkan sesuatu tinggalan yang ditinggalkan oleh para Nabi itu memberikan ketenangan kepada orang beriman. Jadi nak sebutkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sakinah yang diturunkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak menyatakan dari sudut kenapa pentingnya sakinah ini diberikan kepada orang mukmin, khususnya para sahabat pada ketika itu. Kerana apa? Kerana sahabat berkeinginan untuk nak pergi umrah. Untuk apa? Untuk nak melihat Kaabah setelah 6 tahun, maknanya mereka terhalang daripada untuk melihat Kaabah tersebut. Dan kita tahu dalam hadis yang dhaif ada menyebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan rahmatnya, ada 120 rahmat kepada Kaabah, kan. Antaranya adalah orang yang melakukan tawaf, antaranya adalah orang yang melakukan salat dan juga orang yang duduk maknanya memandang Kaabah. Jadi saya rasa maknanya tuan-tuan dan puan-puan di sendiri, kalau yang dah ada pengalaman untuk berziarah ke umrah, dan ini berziarah ke Baitullah, kita akan merasai satu perasaan bila kali pertama kita melihat Kaabah tersebut, walaupun mungkin dah berkali-kali kita pergi, tapi perasaan kali pertama melihat Kaabah setelah mungkin satu tempoh masa yang lama tak melihat Kaabah adalah satu bentuk ketenangan yang sukar untuk digambarkan. Dan kadang-kadang kita pun tak sedar, kan, kita duk tengok Kaabah dalam keadaan sebenarnya kita berada di dataran yang penuh dengan orang, kan. Kita beranggapan maknanya antara kita dan Kaabah itu je yang kita nampak, kan. Sebab ketenangan dia tu luar biasa, kan. Dia satu benda yang sukar nak diceritakan, ceritakan, tapi maknanya sesiapa yang pergi maknanya dia akan mengalami hal tersebut. Jadi nak sebutkan Kaabah itu sendiri, tempat yang mana manusia mencari ketenangan, sakinah. Maka para sahabat pun berkeinginan untuk masuk ke Makkah pada waktu itu adalah untuk maknanya melihat Kaabah, untuk melaksanakan umrah. Tetapi disebabkan mereka terhalang, dan Nabi SAW maknanya memerintahkan untuk pulang semula walaupun mereka ada lebih kurang 20 km ni. Tak boleh ke pergi sekejap, tengok sekejap je, kan. Sebab apa? Sebab nak lepas rindu. 6 tahun dah ni tak berjumpa. Nak tengok sekejap je. Tapi Nabi SAW maknanya decide atas keputusan Nabi dan juga wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala kena balik. Jadi mereka tidak mendapat maknanya melihat Kaabah untuk mendapatkan sakinah, iaitulah perantara mendapat sakinah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan directly kepada para sahabat ni sakinah, ketenangan di dalam
dalam hati mereka. Jadi nak sebutkan apa kaitan dengan cerita Bani Israel tadi, iaitulah nak katakan dari sudut kiblat ini, sesuatu yang ada pada Kaabah ataupun Baitul Maqdis itu memberikan ketenangan. Tetapi siapa yang menurunkan ketenangan tersebut? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tak berpeluang pun, sebab ada orang mungkin Allah Subhanahu Wa Taala menguji ataupun Allah Subhanahu Wa Taala belum merezekikan untuk pergi ke Makkah. Jadi kadang-kadang memanglah kita sebagai Muslim, mana kita teringin nak pergi ke Makkah dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan semua kita. Cumanya, adakah kalau kita tak pergi ke Makkah tersebut, tak memasuki Makkah melihat Kaabah, maknanya kita tidak dapat sakinah? Sebab tabut itu sendiri telah dibawa oleh Nabi Musa sebelum diletakkan dalam Baitul Maqdis. Dibawa oleh Nabi Musa dan juga penerusan Nabi Musa selepas itu Nabi Yusha' bin Nun ketika mana nak menawan kota Baitul Maqdis selepas daripada 40 tahun Bani Israel disesatkan. Jadi dibawa dan bersama-sama dengan tabut itu adalah sakinah. Jadi nak sebutkan apa yang ditinggalkan Nabi SAW kepada kita yang juga menjadi sumber kepada sakinah, iaitulah Al-Quran. Jadi sakinah itu tidak semestinya berdasarkan tempat semata-mata, tetapi ada juga perkara yang boleh mendatangkan sakinah dan dia berada di tangan kita, iaitulah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini bila kita berinteraksi dengannya, dia mendatangkan ketenangan di dalam jiwa. Sama juga satu perasaan yang kadang-kadang sukar untuk digambarkan, bagaimana rasanya tenang berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi nak sebut begitulah, sakinah ini penting kerana kemudian selepas ini, ayat-ayat selepas ini, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala akan sebutkan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kemudiannya, ia adalah kerana Allah menurunkan sakinah. Kerana tuan-tuan akan tengok ayat selepasnya itu Allah kata liyazdadu imana. Lam di situ menunjukkan kepada kenapa Allah turunkan sakinah, untuk menambahkan keimanan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pada ayat yang kelima pun, Allah Subhanahu Wa Taala sebut liyudkhilal mu'minin, untuk memasukkan orang beriman itu ke dalam syurga. Maknanya dia rentetan daripada memberikan sakinah itu menyebabkan orang itu akan bertambah keimanan. Sebagaimana kalau kita mendapat sakinah kalau kita melihat Kaabah, rasa iman tu tingkat, nak buat ibadah pun rasa kuat kan. Dan aktiviti dari sudut haji ataupun umrah ini diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ganjarannya adalah syurga. Jadi asas kepada diampunkan ataupun ditingkatkan keimanan, dimasukkan ke dalam syurga dan kemudiannya diampunkan dosa adalah hati yang tenang. Jadi hati yang tenang ni kita rasa macam sesuatu yang hati yang tenang, biasa je. Tapi hati yang sakinah ini, sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran, illa man atallaha biqalbin salim. Itu sakinah itu sangat penting kepada manusia, kerana orang yang mendapat sakinah itulah orang yang datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang sejahtera, yang mendapatkan sakinah. Baik. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan sakinah, apakah benefit kepada mendapat sakinah daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala menambah keimanan mereka, yakni para sahabat, bersama iman-iman mereka. Maknanya mereka ini berada satu level keimanan, dan para sahabat ini satu level keimanan yang tinggi. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala maknanya liyazdadu, makna Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan lagi keimanan. Sebab iman ini dia tak ada had. Dia tak ada had, sampai takat ni je iman manusia, tak.
Dia ada sesuatu perkara yang boleh bertambah dan berkurang, dan pertambahannya itu juga boleh berlaku bertambah. Kan? Dia tak ada sesuatu had yang menentukan okey, takat ni saja had iman seseorang. Tidak. Maknanya dia boleh bertambah. Dan penambahannya itu berlaku dengan ketaatan. Jadi ketaatan yang ditunjukkan para sahabat kepada Nabi SAW, kepada keputusan Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan Allah menurunkan sakinah. Daripada sakinah itu menambah keimanan. Baik. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan menambah keimanan para sahabat? Kerana dalam proses beriman ini, manusia beriman menggunakan nafsnya ini, yakni nafsu ini menunjuk kepada jiwanya dan juga akalnya. Sebab itu bila Al-Quran didatangkan kepada Nabi SAW, peranan Nabi SAW kita dah sebut dalam surah Al-Jumu'ah, kan? Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut apa? Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati. Nabi SAW membacakan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian wa yuzakkihim. Daripada bacaan itu hasilnya adalah proses keimanan yang menyebabkan tazkiyah. Jadi tazkiyah ini berlaku dalam dua keadaan. Selalu kita sebutkan tazkiyatun nafs, tazkiyah penyucian jiwa. Tapi kita juga maknanya perlu menyebutkan tentang Al-Quran memberikan penekanan terhadap tazkiyatul aql, iaitulah tazkiyah penyucian akal dengan maksud penyucian cara fikir kita. Jadi dalam mukaddimah tadi saya menyebutkan tentang bagaimana kita melihat Ramadan itu, cara fikir kita, cara pandang kita terhadap Ramadan itu adalah sebenarnya tazkiyatul aql. Jadi nak menghadapi Ramadan ini, selain daripada persediaan dari sudut jiwa kita, makna menggandakan amal soleh, kita zikir, ingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan Quran, dengan puasa dan sebagainya, tapi juga perlu maknanya tazkiyatul aql. Ini membetulkan cara fikir kita dengan interaksi dengan Al-Quran, dengan interaksi dengan hukum-hukum hakam berkaitan dengan puasa. Itu adalah tazkiyatul aql. Yang kedua-duanya diperlukan untuk menambahkan kekuatan ataupun dalam proses beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan liyazdadu, ditambahkan keimanan itu? Kerana pada waktu ni para sahabat mereka bukan tak beriman, tetapi keadaan jiwa mereka yang bergoncang melihat sahabat mereka yang torture oleh bapanya sendiri, itu adalah sesuatu perkara yang mereka sukar untuk menerima. Sebab tu saya letakkan mana kisahnya itu adalah kisah Abu Jandal, yang saya sebutkan sebelum ini. Ada para sahabat yang mana sebutkan peristiwa itu sebagai peristiwa Abu Jandal, bukan peristiwa Hudaibiyah sekalipun, kerana nak sebutkan itulah peristiwa yang paling menyayat hati bagi para sahabat. Dan ini juga menunjukkan betapa dari sudut ukhuwah Islamiah di antara para sahabat itu sangat-sangat kuat. Mereka itu disatukan atas dasar ukhuwah Islamiah. Abu Jandal ini, mungkin tak semua orang pun para sahabat yang mengenali Abu Jandal. Beberapa orang sahabat sahaja yang mengenali Abu Jandal, khususnya Muhajirin. Tetapi bagaimana perasaan ukhuwah mereka terhadap sahabat mereka atas dasar keimanan itu menyebabkan mereka turut merasa sedih di atas peristiwa tersebut. Jadi on top of that, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan lagi keimanan bukan sekadar kepada para sahabat, kepada Abu Jandal sendiri. Saya sebutkan sebelum ni, kalau saya lah di tempat Abu Jandal, ini kita tak dapat fikirkan dari sudut bagaimana kekecewaan Abu Jandal. Aku ni nak beriman, nak bersama kalian biarkan aku. Mungkin boleh jadi kita kalau berada di tempat Abu Jandal, kita akan revert, na'uzubillah. Sebab apa? Sebab orang beriman tak mau tolong aku. Apa lagi guna aku beriman? Tapi nak sebutkan keyakinan mereka itu, keimanan mereka itu adalah keyakinan yang penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang menyebabkan walaupun orang beriman tidak dapat maknanya membantu pada saat ini, tapi bila Nabi SAW sebut sabar Abu Jandal, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan maknanya balasan yang baik, maka mereka tetap kukuh berada
di atas keimanan. Kan? Mungkin tawar hati memang hebat, maknanya masya-Allah keimanan Abu Jandal. Jadi dari sudut akal, tadi saya sebutkan, ini para sahabat beriman dengan Nabi SAW. Kan? Ini datang untuk melaksanakan umrah. Kan? Kita sebutkan tadi, Nabi kata tahun depan. Kan? Bila ditanya kenapa tahun depan, kan? Nabi SAW jawab, Nabi tak pernah cakap pun tahun ni. Kan? Jadi akal kita ni memang dari sudut logiknya, kita memang susah nak terima benda tu. Kan? Susah nak terima. Sebab apa? Sebab realitinya kita sedang berada 20 km lebih daripada Mekah. So kenapa kita melalui jalan yang pelbagai ni, jauh perjalanan, dan daripada Asfan nak ke Hudaibiyah dalam keadaan yang sangat sukar. Oleh sebab akal ni tak boleh nak terima keputusan ataupun jawapan daripada Nabi SAW. Jadi untuk maknanya menerima situasi dan menerima apa yang Nabi SAW putuskan, sebab dalam Quran sebut, kan, ketika mana Allah dan Rasul memutuskan sesuatu, tidak ada pilihan bagi manusia, kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul memutuskan hal tersebut, maka diperlukan kepada satu makna bentuk penambahan keimanan untuk benar-benar meyakini hal tersebut. Maka sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan liyazdadu imanan. Allah Subhanahu Wa Taala menambah keimanan di atas keimanan yang telah ada pada para sahabat. Sebab itu saya sebutkan di awal kuliah kita tadabbur pada sesi pertama ataupun sesi kedua. Yang peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat unik, kerana dia adalah peristiwa yang menyebutkan para sahabat pada tingkatan yang pertama, yang membezakan orang yang beriman selepas daripada peperangan Hudaibiyah, kerana mereka ini berada pada level yang pertama dari sudut keimanan mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Baik. Kemudian walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Baik. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut Allah Subhanahu Wa Taala ada kekuatan, yakni dari sudut tentera-tenteranya di langit dan juga di bumi. Wa kana Allahu aliman hakima. Baik. Jadi kalau kita tengok macam apa yang disebutkan oleh Sayyidina Umar, ini kepada Nabi SAW, adakah kita umat Islam ni tidak cukup kuat maknanya untuk berperang dengan orang musyrikin? Jadi kalau nak katakan anggapan mukmin, kalaulah kata mereka sendiri maknanya 1,400 orang itu, sebahagian mereka yang beranggapan kita ini ada 1,400 orang, kan? Jadi mungkin tentera Quraisy, kita datang pula ke tempat Quraisy, kan? Jadi mungkin kalau ada anggapan mukmin itu sendiri bahawa mereka tak cukup kuat sebab tu mereka tak serang, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut tidak benar. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala ada tentera-tentera yang dapat membantu orang beriman, tentera langit dan juga tentera bumi. Tapi nak sebutkan, kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak perintahkan untuk berperang dalam keadaan mungkin sebahagian orang beriman rasa macam kuat ke kita ni, kita pun tak ada bawa senjata yang banyak sebab apa, memang datang nak melaksanakan umrah, maka Allah Subhanahu Wa Taala membetulkan Allah Subhanahu Wa Taala ada tentera di langit dan juga di bumi. Umat Islam bukan menunjukkan kepada kita tidak berperang itu menunjukkan pada kelemahan, tidak. Bahkan kalaulah kata mukmin cukup kuat pun ada kekuatan, sebab mukmin ini juga sebahagian daripada tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Nak sebutkan bahawa walaupun ada kekuatan, tetapi nak sebutkan Allah Subhanahu Wa Taala ada rencana yang lebih baik. Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala kata wa kana Allahu aliman hakima. Menarik, Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa kana Allahu aliman hakima. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui apa yang tidak diketahui, dengan hikmahnya melakukan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang manusia anggapkan. Kerana kalau nanti tuan-tuan tengok dalam ayat yang ketujuh, kan? Ayat yang ketujuh nanti Allah Subhanahu Wa Taala sebut walillahi junudus samawati wal ard, sama. Tetapi Allah kata wa kana Allahu azizan hakima. Azizan hakima. Tapi dalam ayat ni Allah kata wa kana Allahu aliman hakima. Jadi kerana ayat ini adalah khitab, sasaran ayat itu adalah kepada orang beriman. Kamu, kalau kamu rasa kamu tak kuat, tidak.
bukanlah bermakna kamu tak kuat. Sebenarnya kamu adalah kuat. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala boleh menguatkan kamu dengan tenteranya. Tapi kalau kamu rasa kamu cukup kuat, pun maknanya Allah Subhanahu Wa Taala wa kana Allahu aliman hakima. Allah ada rencana yang lebih baik. Kan? Tak semestinya umat Islam ni perlu menunjukkan dari sudut kekuatan, dari sudut fizikal, ketenteraan yang semata-mata untuk respon terhadap orang kafir, kerana rencana Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih baik. Bahkan kita katakan yang terbaik, kerana apa? Selepas daripada perjanjian Hudaibiyah tu, sebagaimana yang kita sebutkan ini, kemenangan yang tidak dapat dikesan oleh orang musyrikin sendiri. Mereka rasa mereka dah menang dengan perjanjian tersebut, sedangkan perjanjian itulah titik permulaan kepada kehancuran mereka di Makkah. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut, liyudkhilal mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffir anhum sayyi'atihim wa kana zalika 'indallahi fawzan 'azima. Baik. Tadi ayat yang keempat Allah Subhanahu Wa Taala sebut Allah memberikan sakinah. Daripada sakinah itu tertingkatnya keimanan. Maka daripada tertingkatnya keimanan dan mendapat sakinah, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut liyudkhilal mu'minin wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebut ayat ini umumnya nak memberikan peringatan kepada para sahabat untuk ingat balik prioriti yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kepada orang beriman. Yang ini prioriti bagi Nabi SAW adalah pembukaan kota Mekah. Inna fatahna laka fatham mubina. Allah kata fatahna siapa? Laka, kepada Nabi SAW, kerana prioriti Nabi SAW adalah untuk membuka kota Mekah agar syariat Allah Subhanahu Wa Taala itu dapat dilaksanakan. Tapi apa prioriti mukmin dan juga mukminat? Membantu Nabi SAW. Kenapa Nabi membantu Nabi SAW? Kerana nak mendapatkan pahala ittiba', istita', maknanya pahala taat kepada Nabi SAW, pahala mengikut Nabi SAW, kerana bagi orang mukmin dan mukminat itu adalah sesuatu yang belum ditetapkan kepada orang beriman ataupun kepada manusia secara keseluruhannya adalah syurga. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan syurga dimasukkan orang beriman lelaki dan juga perempuan. Jadi dalam Quran, bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan mukmin, contoh qad aflahal mu'minun, jadi ia merujuk kepada orang beriman lelaki dan juga perempuan. Tapi ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kedua-duanya, mukmin, mukminat, innamal mu'minuna wal mu'minat wal muslimuna wal muslimat, muslimina wal muslimat, kan. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan mention mukminat, ini adalah di tempat-tempat yang disangka wanita tidak ada peranan pada tempat tersebut, ataupun tak perlu maknanya melakukan apa-apa pada waktu tersebut. Jadi bukan sekadar orang beriman yang kebanyakan daripada kalangan lelaki yang mengikuti Nabi SAW dalam ekspedisi Hudaibiyah, tetapi ada juga wanita-wanita yang berada di Madinah, yang juga maknanya mereka terhalang untuk mengikuti. Kalau sahabat yang kebanyakan lelaki yang terhalang tadi untuk masuk ke Makkah tak dapat menunaikan umrah, apatah lagi kalau wanita-wanita yang masih ada di Madinah, dengan harapan maknanya kalau dah dapat masuk paling kurang tahun-tahun yang akan datang bolehlah masuk, kan, boleh dah datang ke Makkah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan maknanya prioriti kepada orang mukmin dan mukminat itu adalah untuk memburu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Macam tadi kalau kita sebutkan, kenapa nak masuk ke Madinah? Ke Mekah untuk mendapatkan ketenangan. Dan masuk untuk mendapatkan ketenangan, apa yang akan buat? Sudah tentu nak buat umrah. Kenapa nak buat umrah? Kenapa nak buat haji? Sebab apa? Sebab bukankah kalau kita nak buat umrah, nak buat haji ni supaya Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita.
Sebab apa nak Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa? Bukankah sebab asalnya adalah untuk masuk syurga? Maka dia akan balik kepada goal yang terakhir bagi orang beriman itu adalah nak masuk syurga. Yang ni nak sebutkan para sahabat sendiri pun nak masuk ke Mekah, nak buat umrah, nak mengerjakan ibadah itu adalah untuk nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat ni, liyudkhilal mu'minina wal mu'minat. Bagaimana kalau disebabkan kamu mematuhi arahan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul itu, Allah terus maknanya menjanjikan kepadamu syurga. Kan? Asal daripada masuk ke Mekah itu nak masuk syurga. Tapi walaupun dalam keadaan tak dapat masuk Mekah, Allah dah janjikan kepada mereka syurga. Dan itulah sebenarnya perkara yang menjadi prioriti bagi orang mukmin dan orang mukminat. Jadi ini juga menjadi satu sudut pandang kepada kita. Dan ada orang yang mungkin Allah Subhanahu Wa Taala tak rezekikan untuk dia mengerjakan umrah ataupun haji, kan. Tetapi bukan bermakna kalau tak dapat pergi umrah, tak dapat pergi haji itu tak boleh masuk syurga. Sebaliknya, bukan selalu orang yang pergi umrah, selalu pergi haji itu memang dah confirm masuk syurga. Kerana bagi kita, matlamat kita ini adalah memburu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan semata-mata memburu untuk pergi ke Mekah dan juga Madinah. Walaupun kalau direzekikan itu adalah sesuatu yang sangat baik. Tetapi tak semua orang berpeluang, kan. Ini nak sebutkan pemburuan kita orang beriman itu adalah memburu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memburu syurga Allah Subhanahu Wa Taala bukan semata-mata masuk ke Mekah. Ini memburu syurga Allah Subhanahu Wa Taala antaranya dengan solat, dengan Quran, dengan zakat, dengan puasa, kan haji itu datang kemudian last sekali. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebut jannatin tajri min tahtihal anhar. Nak masuk ke Makkah, kalau kita pergi ke Mekah, kan, mestilah benda yang paling berharga untuk kita bawa balik adalah air Zam-Zam, kan. Usahalah nak bawa balik air Zam-Zam dalam keadaan sekarang ni pun makin sukar, kan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa kalau tak dapat minum air Zam-Zam pun maknanya diberikan kepada mereka sungai daripada syurga yang bukan sekadar kamu dapat minum, tapi juga mana dapat mandi yang mengalir di bawah kaki kamu, istana-istana ataupun tempat duduk kamu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan khalidina fiha. Kamu dihalang sementara untuk masuk ke Mekah, tapi digantikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kekal di syurga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan Ajra dan orang yang lain dari sudut maknanya peluang dan juga rezeki untuk menunaikan umrah, insya-Allah, sama-sama insya-Allah. Tapi kalau cuma prioriti utama sekarang ni adalah kalau benar-benar kalau kita rasa macam pergi umrah, kita buat persediaan dan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjemput kita semua, insya-Allah. Tapi kalau Allah izin maknanya belum direzekikan sekalipun, maknanya kita ada cara yang lain untuk kita nak maknanya masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga ini untuk semua orang, bukan untuk orang yang berada di Mekah ataupun selalu pergi ke Mekah. Kalau tidak, orang yang Mekah untunglah, boleh masuk Kaabah selalu, kan. Allah. Baik. Jadi apa yang sepatutnya dirisaukan? Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa yukaffir anhum sayyiatihim. Walaupun disebutkan dimasukkan ke dalam syurga, jangan risau bab syurga itu, kerana itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling penting yang kamu kena risaukan apa? Wa yukaffir ankum sayyiatikum, iaitulah dari sudut dosa kamu adakah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang patut kita risaukan. Tengok Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang manusia atau orang beriman ni, sebutkan apa? Sayyiatihim. Dosa yang kita sebutkan tafsiran ataupun terjemahan dosa kepada Nabi SAW sebelum ni disebutkan apa? Zam, kan. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika. Tapi untuk orang manusia biasanya Allah tak guna perkataan wa yukaffir anhum dzambihim. Tapi Allah kata sayyiatihim. Yang ini menunjukkan bahawa apa yang kita lakukan, saya, tuan-tuan dan kita semua, adalah perkara-perkara yang buruk dan keji yang mendatangkan dosa. Ini yang sepatutnya kita risaukan.
Adakah Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kita? Dan kalau kita tengok ayat ni, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan masuk syurga sebelum daripada diampunkan dosa? Bukankah sepatutnya sebaliknya? Yang ini diampunkan dosa menjadi asbab kepada masuk ke dalam syurga, kan? Jadi para sahabat radhiyallahu anhum, kita kena bayangkan ketika mana ayat itu diturunkan, bila Allah kata Allah memberikan ketenangan, so mereka rasa ketenangan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan liyazdadu imanan, jadi mereka rasa, maknanya tertingkat. Kita pun boleh rasa dalam bulan Ramadan, kan? Yang ini kita rasa tertingkat keimanan kita. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang sesuatu yang berada di hadapan, yang belum lagi dirasai, belum lagi diketahui, dan belum lagi diberikan maknanya satu bentuk kepastian bahawa kamu akan masuk syurga. Cuma Allah kata orang yang beriman tu akan masuk syurga, kan? Jadi para sahabat ni lain dengan daripada kita. Kita kalau bayangkan kita berada di satu kumpulan yang ada para ulama yang hebat sekalipun, kita dah rasa macam kita dah terjaga dah daripada perkara-perkara buruk. Para sahabat walaupun mereka berada bersama dengan Nabi, mereka tak rasa kamilah orang yang beriman yang dimaksudkan oleh Al-Quran bahawa kami akan masuk syurga. Jom kita rasa happy, tak. Tapi mereka walaupun disebutkan masuk dalam syurga orang beriman, jadi saya sebutkan tadi bahawa ketika mana mereka disobey Rasulullah SAW dengan melambatkan apa yang Nabi SAW perintahkan kepada mereka, mereka takut mereka bukan termasuk daripada orang yang masuk ke dalam syurga. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dimasukkan ke dalam syurga, dan kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa mereka. Syurga Allah Subhanahu Wa Taala ni, Allah Subhanahu Wa Taala berikan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kerisauan manusia itu adalah dari sudut diampunkan dosa. Maka sebab itu Allah kata wa kana zalika. Zalika ini menunjukkan kepada itu satu. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dua perkara, kan? Liyudkhilal mu'minina wal mu'minat jannatin tajri, dan juga wa yukaffir anhum sayyi'atihim. Tapi Allah kata wa kana zalika. Allah tak kata zanika. Kalau dengan nun, zanika ini menunjukkan kepada kedua-duanya. Tapi Allah kata wa kana zalika. Ini menunjukkan bahawa diampunkan dosa itu adalah ultimate goal bagi orang beriman, kerana ia adalah tiket untuk masuk ke dalam syurga. Allah Subhanahu Wa Taala masukkan ke dalam syurga dengan rahmatnya. Jadi kejayaan yang benar itu adalah dosanya diampunkan dan kemudiannya dimasukkan ke dalam syurga. Jadi juga ayat ini nak memberi isyarat dari sudut masuk dalam syurga ni bukan bermakna orang tu tiada dosa, tetapi wa yukaffir. Jadi dosa itu ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan diampunkan dosa itu adalah fauzan. Jadi mereka mengejar kepada fathan, mengejar kemenangan. Tapi kejayaan atas daripada kemenangan pembukaan itu adalah fauzan. Cari perkara yang lebih penting, yang lebih prioriti kepada orang mukmin, iaitulah kita risaukan dari sudut adakah dosa kita ini diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali saya nak sebutkan tentang bagaimana pentingnya sakinah. Tadi saya dah sebutkan sedikit. Sakinah ini adalah syarat untuk masuk ke dalam jannah, dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut anzala sakinah, saya sebutkan tadi, liyazdadu bil huruf lam itu menunjukkan sakinah itu adalah asbab kepada tingkatnya keimanan. Lepas tu Allah kata liyudkhilal mu'minin, masuk ke dalam syurga itu. Jadi asbab juga daripada diturunkan sakinah. Jadi menunjukkan sakinah itu adalah syarat untuk masuk ke dalam syurga. Jadi kalau kita jauh daripada sakinah, maknanya jauh daripada ketenangan, dan ini dari sudut kita marah ataupun bencikan sesuatu, mana tidak ada dari sudut ketenangan dalam jiwa kita dalam berinteraksi dengan sesuatu. Bukanlah kata tak boleh marah, kan? Tapi maknanya sakinah itu membentuk kita marah pada tempatnya, pada keadaan yang patut. Kerana itu adalah ciri-ciri orang yang mana masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka rumusan daripada ayat 4 dan 5 ini adalah pemberian kepada orang mukmin
juga 4 perkara sebagaimana yang disebutkan kepada Nabi SAW, 4 perkara, iaitulah yang pertama sakinah, yang kedua peningkatan iman, yang ketiga adalah masuk ke dalam syurga, dan yang keempat diampunkan dosa. Jadi inilah 4 perkara yang perlu menjadi prioriti pandangan kita ataupun sesuatu yang kita nak kejarkan, iaitu mendapatkan sakinah, meningkatkan keimanan, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan diampunkan dosa olehnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada kita semua, dan memberikan pemberian ini sebagaimana Allah berikan kepada para sahabat yang terdahulu, dan diberikan juga kepada kita, kerana ia bukan terhad kepada para sahabat. Allah Subhanahu Wa Taala boleh berikan sakinah, ketenangan, meningkatan iman, diampunkan dosa, dimasukkan syurga ini kepada semua orang beriman. Mudah-mudahan kita juga mendapat pemberian tersebut. Allah Ta'ala alam. Qul qawli hadza wa astaghfirullahalaikum. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon pada diri sendiri. Saya mohon maaf tadi atas maknanya teknikal, pengasaan teknikal tadi. Wallahu Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih. Terima kasih.